الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الكلمة قول مفرد. قال الشارح تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الاصطلاح على القول المفرد. Baik. Baik, kitab yang kita nak baca ni nama dia kitab Qatrun Nada wa Badlus Sada. Qatrun Nada wa Badlus Sada, dan kita gunakan syarah tuan matan sendiri, iaitu Syekh Ibn Hisham. Kita guna syarah tuan matan sendiri. Dan semalam kita dah masuk muqaddimatul kitab. Jadi hari ini baru kita nak masuk kepada perbahasan ilmu nahwu. Jadi kitab ni nama dia Qatrun Nada. Itu qatru apa dia dengan makna qatru dengan makna matar. Qatru al-qatru juga dengan bermakna maksud al-matar, dengan makna hujan ataupun titisan air ataupun air mata ataupun apa-apalah yang berbentuk cecair. Al-qatru maksud dia. Adapun an-nada tu embun. Maknanya titisan embun. Qatru tu isim jins. Ismul jinsil jam'i. Maknanya apa dia isim jins? Isim jins yang jam'i. Isim jins al-jam'i ini dia menunjukkan atas lebih daripada dua. Jadi ada beberapa perkataan yang menunjukkan alal jam'. Ada beberapa perkataan yang menunjukkan alal jam'. Ni nak terangkan sebab nak terangkan maksud nama kitab ni. Kita tak masuk lagi. Jadi ada ada beberapa kita kata kat jana apa yang menunjukkan atas jamak ni ada beberapa bagai lah. Antaranya adalah isim jins jam'i. Kita bagi kepada tiga. Kita boleh bahagikan dia kepada tiga. Ma yadullu ala jam'i. Yang pertama sekali jumuk. Kemudian isim jins al-jam'i. Dan yang ketiga isim jamak. Apa dia jumuk? Jumuk ni terbagi kepada tiga. Jamak, muzakkar, salim. Jamak, muannas, salim. Dan juga jamak at-taksir. Jadi kesemua ni menunjukkan jamak, merujuk kepada jamak. Jamak muzakkar salim muslimun, yakni muslimat. Ini ma'ruf dah, rijal. Jadi kesemua perkataan-perkataan ni yadullu ala al-jam'. Adapun isim jins al-jam'i, isim yang menunjukkan ataupun kita kata lafzun yadullu ala makna al-jam'i.
lafaz yang menunjukkan atas makna banyak, lebih daripada dua. Ataupun kita kata lafzun yadullu ala aksara min asmain, lafaz yang menunjukkan atas lebih daripada dua, dan dia bukan jamak. Wal farqu bainahu wa baina wahidihi Asta atau Alia. Baik, contoh syajar, perkataan syajarun. Syajarun isim jins. Baqarun isim jins. Dia menunjukkan makna jamak, makna banyak. Jadi kita sebut baqar bukan seekor, tapi jenis, merujuk kepada jenis baqar. Maknanya dia menunjukkan kepada majmu', banyak. Apa ni lembu, syajar. Contohnya lagi dajjaj ataupun kalim. Ni semua isim jins. Adapun dia punya satu dia, bila kita nak atas pokok satu, kita akan kata syajarah. Kita akan sebut syajaratun. Baqarun, baqaratun. Dajjaj, dajajatun. Kalim, kalimatun. Sebab nanti kalau mengaji alfiah pun, dia akan awal tu dia akan sebut dah perbahasan tentang kalimah. Lepas tu dalam matan ni, dalam ansar dia sebut kalim. Jadi kalim tu apa dia kata? Kalim ismu jins. Apa dia isim jins? Yang ini lah isim jins yang ana sebut, kita bahaskan sekarang ni. Ini semua dia punya satu dia. Kalau kita nak bagi tahu satu pokok, kita kata syajarah. Sekok lembu, kita akan kata baqarah. Sekok ayam, kita kata dajajah. Satu kalimat, kita akan kata kalimah. Jamak dia apa? Asjar ataupun syajarat, baqarat ataupun abqar, dajajat. Ini bukan jamak dia. Yang ni bukan jamak dia. Yang ni kalimat. Apa beza ismul jins al-jam'i dengan jamak? Apa beza ismul jins al-jam'i dengan jamak? Jadi ada dua perbezaan. Salah satunya, isim jins jam'i ini dia bukan di atas wazan yang tertentu. Adapun jamak dia di atas wazan yang tertentu. Dan yang kedua, penggunaan orang Arab bila nak kembali domain kepada isim jins yang jam'i, domain dia kita guna domain mufrad. Sebab tu dalam Quran Allah sebut ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Ini tayyib ni sifat bagi kalim. Sifat bagi kalim. Lepas tu dalam ayat Quran juga kisah Baqarah. Innal baqara tasyabaha. Baqarah tu bukan jamak, dia isim jins. Jadi lembu banyak. Tapi kita tak tahu yang mana satu lembu yang nak dikorbankan. Asal suruh sembelih lembu, dia duk tanya macam-macam warna apa, macam umur berapa dan sebagainya. Dalah depa syadid sangat apa pun tasydidkan semua atas depa, atas Bani Israel. Dalah depa jadi tasyabah, jadi keliru dah. Jadi sebut dalam Quran tu innal baqara tasyabaha alaina. Jadi innal baqara tasyabaha. Fi'il madhi dhamir huwa kembali kepada baqar. Jadi isim jins jam'i dia punya dhamir kita guna dhamir muzakkar. Berbeza dengan jamak, kita akan guna dhamir muannas. Dhamir muannas.
Jadi sama orang yang tu qatrun, dia punya mufrad dia qatratun, satu titik. Jamak dia qitar, qatrat. Pengitari jamak dia qitar. Isim jamak sama juga dengan lafzun yadullu ala makna al-jam'i wa laysa lahu mufradun min lafzihi. Mufrad dia daripada lafaz dia tak ada. Contoh perkataan kau. Contoh perkataan kau. Apa lagi? Perkataan nisa. Ada tak mufrad dia daripada lafaz dia? Tak ada. Yang ada imra'ah. Rahtun. Ta'ifatun. Jama'atun. Dia isim tapi dia lafaz yang menunjukkan atas makna jamak. Kaum, nisa, rahat, ta'ifah, jama'ah, semua tu masuk dalam isim jamak. Beza dia ni kita boleh ada mufrad dia. Syajarah, Baqarah kita boleh bawa datang daripada apa ni satu dia dengan daripada kalimat dia tak ada. Kalau kaum apa dia mufrad daripada kalimat dia? Tak ada. Nisa apa dia? Tak ada juga. Rahtun pun tak ada, ta'ifah pun tidak ada. Ini apa kita kata kalimat-kalimat yang menunjukkan atas makna jamak. Makna ramai. Makna banyak. Jadi nak bagi tahu apa? Kalimat qatru tu adalah isim jins jam'i. Ini ada dua. Ini biar dulu. Ada isim jins ifradi satu lagi. Jadi masuk qatrun nada di sini maknanya titisan-titisan, titisan-titisan embun yang turun pada waktu pagi. Dan waballus sada. Waballu ni membasahkan. Balla yabillu ballan, membasahkan. Adapun sada syiddatul atash. Orang kata tersangat haus. Seolah-olah nak kata kitab dia ni seolah sebagai titisan-titisan embun dan dia membasahkan orang yang dahaga. Seolah-olah orang yang nak mengaji nahwu ni, bahasa Arab ni, dia ni haus. Jadi inilah membasahkan dia, memuaskan dia, menyegarkan dia. Lebih kurang itulah, Allah Ta'ala a'lam. Baik. Baik, baru kita masuk dalam kitab. Kata musannif rahimahullah, al-kalimatu qaulun mufradun. Kata bermula kalimah itu adalah qaulun mufradun, iaitu perkataan, kita terjemah maksud dia perkataan yang satu. Tapi perbahasan panjang dia kita akan tengok apa yang musannif rahimahullah dia syarah sendiri perkataan yang dia datangkan. Jadi musannif dia mulakan dengan ta'rif kalimah. Sebab apa dia mulakan dengan ta'rif kalimah? Sebab perbahasan ilmu nahwu, maudhu' hadzal ilmi adalah al-kalimat al-arabiyah. Itu kalimat-kalimat Arabiah itu sendiri. Jadi disebabkan perbahasan ilmu ni adalah kalimat Arabiah, maka perlu kita faham apa itu kalimat. Maka dibahaskan kalimat. Apa makna kalimat? Dan terbahagi kepada berapa pula kalimat. Semua tu dia akan jelaskan satu-satu sampailah akhir kitab. Baik, kata syarah rahimahullah, tutlaqul kalimatu fil lughati 'ala al-jumalil mufidah. Yani tutlaqu digunakan pakai kalimah tu pada lughah 'ala al-jumalil mufidah, di atas jumlah-jumlah yang memberi faham. Atas jumlah-jumlah yang memberi faham kalimah. Ini majaz lah.
Sebab dia kalimah tapi diguna pakai juga kepada jumlah. Contohnya dia kata firman Allah Taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Yang perkataan ni merupakan isyarat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha tu, itu adalah isyarat kepada firman Allah Taala yang mana Allah sebut perkataan orang kafir bila datang kematian kepada mereka, depa kita minta rabbirji'un. Yang ni rabbirji'uni. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku kepada dunia. Rabbirji'uni, kembalikan aku kepada dunia, la'alli a'malu salihan. Mudah-mudahan aku dapat melakukan amalan soleh di dunia pada apa yang telah aku tinggalkan. Dulu tak mau buat. Lepas tu dah mati dah, sampai saat kematian barulah kata kembalikan aku semula ke dunia, aku nak buat amalan soleh. Allah kata apa? Kalla. Ini tidak sekali-kali. Ataupun kalla dengan mana berhentilah daripada perkataan tersebut. Ada banyak maksud. Nah, kalla salah satunya lirrad' wa zaj. Nak tegah. Jadi Allah kata kalla, ini tidak sekali-kali, ataupun berhentilah daripada perkataan kamu. Innaha, yani innal maqalah. Sungguhnya maqalah, perkataan yang kamu sebut tu hanya saja itu adalah kalimatun. Kalimatun, yani dalih kamu je yang kamu kata, yang kamu sebutkan. Innaha kalimatun. Jadi kalimah tersebut isyarat kepada apa? Ini perkataan yang ni, rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Itu isyarat kalimah tu merujuk kepada perkataan yang disebut tu, yang Allah ceritakan dalam Quran. Jadi itu adalah jumlah yang memberi faham. Sedangkan dia kalimat, kita pun selalu sebut, kita jemput si fulan untuk dia sepatah dua kata. Kalau dalam bahasa Arab, yulqi kalimah. Kita kata masya-Allah hazal khatib alqa kalimatan, kata ra'iatan ke, dia kata diberi, dia melemparkan, maknanya dia cakap kalimat. Kalimat tu bukan satu kalimat, maksudnya khutbah. Khutbah dia hari ni macam Allah berapi. Maksudnya kalimah kat situ merujuk kepada khutbah, kalam yang panjang. Dan di sini kalimah di sini merujuk kepada perkataan orang kafir ni. Bukan satu kalimat. Terkadang kalimat juga ditelak kepada qasidah. Macam mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut afdalu kalimatin qalaha syairun kalimatu labid. Seafdal kalimat yang disebut oleh penyair adalah kalimah labid. Apa dia? Ala inna, ingat tak Bidin? Nak tak ingat dia punya tu. Ala kulla syai'in ala kulla syai'in khalallahu batilu khalallaha batilu. Dia kata sesungguhnya tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah semuanya batil. Betul, ada lagi lah, sambung lagi. Jadi kalimat dia itu afdalu kalimatin. Kalimat itu merujuk kepada qasidah yang disebut oleh Labid. Jadi tutlaqul kalimah fil lughah tu atas beberapa makna lah. Atas beberapa makna. Dan kita juga sebut kalimatul ikhlas ataupun kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas. Bukan satu kalimat, bukan satu perkataan. Itu pada lughah. Tapi yang kita nak bincang kat sini ni pada istilah. Kita nak bincang ni, kita akan tengok, kita akan bincangkan satu-satu. Apa maksud qaulun mufradun? Wa fil istilah, dan pada istilah, yakni al-kalimah tu fil istilah dia digunakan alal qaulil mufrad. Dia guna pakai atas qaul mufrad, al-mufrad, iaitu perkataan yang satu. Baik, dia nak terangkan satu-satu apa makna qaul dan apa makna mufrad. Wal muradu bil qaul al-lafzu dallu ala ma'nan ka rajulin wa farasin. Yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan qaul, iaitu lafaz yang menunjukkan atas makna. Dengan kata lain, lafaz yang ada makna. Ka rajulin wa farasin, seperti lelaki. Lelaki ada makna tak? Rajul. Kalimah rajul ada makna tak? Ada makna.
Jadi perkataan tu menunjukkan atas makna. Faras ada makna ada? Ada makna juga. Kita faham daripada faras dia menunjuk kepada sesuatu makna. Faham daripada kalimah rajul menunjuk atas satu makna. Itu yang dimaksudkan dengan qaul. Lepas tu apa pula yang dimaksudkan dengan lafaz? Wal muradu bil lafzi, sebab dia sebut al-qaul tu adalah lafaz. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Baik, lafaz tu pula apa makna dia? Wal muradu bil lafzi as-sautul mushtamilu ala ba'dil huruf. Saut kena pada suara. Suara yang terkandung, terhimpun atas beberapa huruf. Sama ada saut suara tersebut dalla ala ma'nan, dia menunjukkan atas makna seperti perkataan Zaid, am lam yadulla, ataupun saut tersebut tidak menunjukkan atas makna. Kadais maqluba Zaid, seperti perkataan Dais, iaitu kita terbalikkan daripada kata Zaid. Zaid kita terbalikkan jadi Dais. Jadi Zaid ada makna, Dais tak ada makna. Dua-dua tu dipanggil lafaz. Dua-dua tu dipanggil lafaz. Maka daripada penerangan di sini kata syarah kita, waqad tabayyana anna kulla qaulin lafzun wala yanaqis. Maka dia kata, dan sungguh telah nyata bahawasanya tiap-tiap qaul, daripada penerangan di sini nyatalah bagi kita tiap-tiap qaul itu adalah lafaz. Tapi bukan tiap-tiap lafaz itu qaul. Boleh faham? Tiap-tiap qaul mesti lafaz. Sebab qaul adalah lafaz yang menunjukkan atas makna. Tapi lafaz dia umum, sama ada menunjukkan atas makna ataupun tidak menunjukkan atas makna. Jadi setiap qaul mesti lafaz, tapi bukan semua lafaz tu qaul. Terkadang ada lafaz yang bukan qaul, seperti Dais, tidak disebut sebagai qaul. Wal muradu bil mufradi, dan apa pula maksud mufrad? Dan yang dikehendaki dengan mufrad ialah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Di sini kita kena faham pula apa maksud mufrad. Bukan mufrad dalam bab alamat i'rab, bukan mufrad dalam bab mubtada khabar, bukan mufrad dalam bab la nafiyah dengan al-munada. Apa dia mufrad dalam bab alamat i'rab? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Kemudian dalam mubtada khabar ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Dalam bab munada dengan la ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Itu mufrad dalam bab tertentu, dia ada makna-makna tertentu. Sini mufrad lain, bukan mufrad itu. Hak ni mufrad yang kita ngaji dalam mantik. Hak ni mufrad yang kita ngaji dalam mantik. Kalau apa ngaji mantik dia lagi mudah nak faham. Perbahasan mufrad di sini dan juga perbahasan jins yang akan dibahaskan nanti di bawah ni. Mudah kata dalam apa? Semua sebab kita di sini ada kelas mantik, jadi ada sebut juga. Boleh? Sebelum kita mengaji masuk kepada maqasid at-tasawwurat, masuk mantik sikit. Apa ni masuk mantik sikit? Sebelum kita dalam perbahasan mantik ada tasawwur, ada tasdik. Tasawwur ada mabadi', ada maqasid. Tasdik ada tasawwur, ada mabadi', ada maqasid. Mabadi' at-tasawwurat adalah al-kulliyatul khams. Kita akan mengaji jins, kita akan mengaji fasal, kita akan mengaji naum, kita akan mengaji aradun am dengan khassah. Ni muzakarah, nak ingat balik apa yang kita dah mengaji itu. Adapun mabadi'
maqasid at-tasawurat adalah at-ta'rifat. Jadi sebelum kita ngaji ta'rif, kita akan ngaji al-kuliyatul khams. Jadi di dalam kuliyatul khams ada mabahisul alfaz, perbahasan berkenaan dengan lafaz. Okay. Jadi di situ kita akan ngaji lafaz itu terbahagi kepada apa? Lafaz terbahagi kepada dua. Musta'mal dengan muhmal. Boleh fahami? Jelas sikit? Itu fahami? Musta'malul halfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma okey. Itu musta'mal. Lafaz ada dua, musta'mal dengan muhmal. Muhmal ada yang tak ada makna. Musta'mal yang ni yang ada makna. Dan musta'mal pula ada dua. Musta'malul halfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradun. Imma murakkabun wa imma mufradun. Ini terbagi kepada dua. Lafaz yang musta'mal ada dua, mufrad dengan murakkab. Lepas tu dalam tu juga disebut ta'rif. Apa dia? Wal awwalu fal awwalu ma dalla juz'uhu ala. Ini murakkab. Ma dalla juz'uhu ala juz'i makna. Yang ni ma lam yadulla juz'uhu ala juz'i makna. Boleh bagi contoh apa? Ambil dalam betul. Dalam jadi yang pertama dia kata madalla juz'uhu ala juz'i makna. Dalam matan itulah, iaitu apa yang menunjuk, apa yang juzuk dia menunjuk atas juzuk makna. Ini kita dah baca dah itu dekat Tawakid. Kalau ingat lagi lah, lama dah. Dia kata juzuk apa ni, juzuk lafaz ni, Ghulamu Zaidin, juzuk dia menunjukkan atas makna sebahagian dia, sebahagian makna dia. Contohnya kalau Ghulam Zaidi, kita rendaikan dia. Sebab Ghulam satu kalimat, Zaid satu kalimat. Kita perlaikan Ghulam dengan Zaid. Ada makna tak? Masih tak menunjukkan sebahagian makna. Ghulam Zaid. Lepas tu kita perlaikan Ghulam, ada makna lagi tak? Masih menunjukkan sebahagian makna tak? Masih menunjukkan sebahagian makna kan? Ghulam Zaid, iaitu hamba Zaid. Kalau kita perlaikan ni hamba, sebahagian daripada makna hamba Zaid. Hamba Zaid. Lepas tu kita perlaikan, maknanya juzuk dia, juzuk perkataan ni hamba Zaid ni menunjukkan kepada juzuk makna. Hamba Zaid, bila kita perlaikan dia, juzuk hamba ni menunjukkan sebahagian makna tak? Menunjukkan pada sebahagian makna kan? Hamba. Yang ni menunjukkan pada sebahagian makna tak? Menunjukkan kepada sebahagian makna. Bila kita buka balik, jadi satu makna. Adapun kalimah Zaid, kalau kita nak perlai dia, kita akan baca, kalau kita baca Zah,
Orang Arab dia akan hasab zah ataupun za. Ada makna dah. Ada makna, ada perkataan za ni menunjuk kepada sebahagian makna zaid. Tak ada dah. Kita berlaikan, kita kata ya pula. Ya, ada tak menunjuk kepada sebahagian makna zaid? Pun tidak ada. Jadi kalau perkataan yang macam ni, juzuk dia tidak menunjuk kepada juzuk makna, itu dinamakan mufrad. Dinamakan mufrad. Yang ni dinamakan murakkab. Kita tengok dalam kitab pula. Kemudian masalah murakkab ni, kalau perbicaraan ilmu mantik, dia tak bicarakan yang mufrad, dia akan bahaskan yang murakkab. Murakkab terbagi kepada berapa ini? Boleh? Ni mata. Murakkab dah. Wahai ada ismaini amin mufrada atau kulli dengan juz'i kulli. Kita tak mau bincang makna juz'i, kita tak mau bincang makna kulli. Makna kita kulli ini terbagi kepada zati dengan aradi. Jins zati kita tiga, jins, fasal dan juga nom. Aradi terbagi pada dua, aradun am dan juga wasaf. Bolehlah kita dah naik tinggi sikit kitab, jadi kita pun bahas lebih sikit insya-Allah. Mana yang nak reti je lah. Tak reti tu tinggal lah, kita tanya orang lain. Jadi mufrad terbagi pada dua, juz'i dengan kulli. Kulli terbagi pada dua, zati dan juga aradi. Zati ada tiga, jins, fasal, naum. Aradi ada dua, aradun am dengan khassah. Yang ini dinamakan dengan al-kulliyatu al-khamsu. Kata-kata kulli, kata-kata yang umum, yang lima. Ada lima kan? Sebab lagi kita nak akan bahaskan benda ni. Dia akan sebut tentang jins. Dalam kitab ni, jins dengan mufrad. Di sini tempat dia yang disebut dalam ni. Jins dengan mufrad. Yang pertama dia kata al-murad bil mufrad. Maknanya ma lam yadullu ataupun ma lam yadulla juz'uhu ala juz'i makna. Satu lagi jins di bawah nanti. Sambung balik masuk dalam. Wal muradu bil mufradi ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Ma kena pada lafaz lah. Lafaz yang juzuk lafaz tersebut tidak menunjuk kepada juzuk makna. Juzuk lafaz tidak menunjuk kepada sebahagian makna. Contoh kalimah kitab. Kalimah kitab yang anda pegang sekarang ni. Kalau anda perlaikan kaf, adakah kaf menunjuk kepada makna sebahagian? Kitab satu ni, kalau anda kata kaf, adakah menunjukkan kepada sebahagian makna? Tidak. Kalau kata ta, menunjukkan kepada sebahagian lagi? Alif, tak. Kalau kita perlaikan tak ada makna dah. Jadi juzuk dia tidak menunjuk kepada juzuk makna dia. Juzuk kalimat lafaz tu tidak menunjuk kepada apa ni juzuk makna. Adapun ghulamu zaidin itu murakkab. Dia lawan. Tadi ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Adapun murakkab ma dalla juz'uhu ala juz'i makna. Ghulamu zaidin. Ghulam zaid. Kita perlaikan. Ada dua kalimat. Ghulam satu, zaid satu. Ghulam ada makna tak? Ghulam ada makna. Zaid pun ada makna.
Yang ni menunjukkan kepada sebahagian makna ghulamu Zaidin. Yang kalimah Zaid pun menunjukkan sebahagian makna daripada ghulamu Zaidin. Itu nama dia murakkab kalau macam tu. Wadzalika, dan yang demikian itu seumpama Zaid, kalimah Zaid, fa inna ajza'ahu, maka sesungguhnya juzuk-juzuk kalimat lafaz Zaid itu, apa dia juzuk-juzuk dia? Wahya Zaid wal ya wad dal. Itu juzuk daripada lafaz Zaid. Juzuk-juzuk tu idza ufridat. Yani idza sara mufradan, satu, Zaid satu, ya satu, dal satu. La tadullu ala syai'in mimma yadullu huwa alaih. Maka juzuk-juzuk tadi dia tidak menunjukkan ke atas sesuatu. Atas sesuatu makna daripada ala syai'in, daripada sesuatu mimma yadullu huwa. Huwa apa ni mufrad tadi, alaihi. Ni payah sikit ambil maksud. Dia kata juzuk-juzuk tadi, apa ni lafaz Zaid tu, bila kita perelaikan dia satu, Zaid, ya dan juga dal, maka juzuk-juzuk tersebut tidak menunjuk kepada makna kalimah tu dah. Makna lafaz tadi. Lafaz Zaid menunjukkan kepada syakhs. Asy-syakhsul muayyan, alam, kata nama seseorang. Jadi bila kita perelaikan Zaid, adakah menunjukkan kepada diri Zaid? Tak. Bila perelaikan pula ya, adakah ya menunjuk kepada diri Zaid, sebahagian kepada diri Zaid? Tidak juga. Dal, adakah menunjukkan kepada sebahagian diri Zaid? Tidak juga. Ataupun dengan kata lain, adakah Zaid menunjukkan memberi makna kepala? Ataupun ya memberi makna badan, dan dal memberi makna kaki? Tidak. Bila kita perelai satu-satu tu dah tak ada dah makna yang asal tadi. Bi khilafi qaulika ghulamu Zaidin, kesalahan dengan kata kamu ghulamu Zaidin, fa inna kullan min juz'aihi, maka kerana sesungguhnya tiap-tiap daripada juzuk, dua juzuknya, ghulam satu juzuk, Zaid satu juzuk, tiap-tiap daripada dua juzuk tadi, wa humal ghulam wa Zaid, tiap-tiap satu tu dalun ala juz'i makna, tiap-tiap satu tu menunjukkan atas juzuk makna. Juzuk, satu juzuk daripada makna dia. Fahadha yusamma murakkaban la mufradan. Ini dinamakan murakkab, bukan mufrad. Lepas tu qalam mufrad. Ni kalimah qalam mufrad. Cawan, buku, jidar, semua tu semua disebutkan mufrad, dia kalimah. Dan kalimah tu terbagi pada tiga pula lah, isim, fi'il dan juga huruf. Baik, habis dah situ. Al-murad bil qaul, apa dia? Al-lafzud dalu ala ma'nan. Lepas tu murad bil lafzi as-sautul mustamilu ala ba'dil huruf. Dan yang sama kita akan jumpa apa yang antum disuruh hafal dulu. Itu maksud apa? Saut. Apa maksud? Mufid. Semua tu dia akan berkisar tentang perkara-perkara itulah yang kita dah baca dah. Kemudian dia buat soal, fa in qulta, maka jika kamu kata, falimashtarata fil kalimatil wad'a, falima lashtarata fil kalimatil wad'a, kama ishtarata man qala al kalimatu lafzun wudi'a li ma'na al mufrad. Okey, di sini ada i'tirad, ada kritikan sedikit kepada soalan. Soalan kita kata al kalimatu qaulun mufradun. Dia kata, kenapa kamu tak syaratkan dalam kamu kena takrif kalimat ni, kamu tak syaratkan, tak letak kalimat wadah, seperti mana ulama-ulama nahwu yang lain yang buat. Tengok kata Jurmiyah, dia kata apa? Al-kalamu wal lafzul murakkabu
Al-mufidu bil wad'i. Ada kalimah bil wad'. Tapi dia tak ada dah. Sini maksud dia adalah kalimah adalah qaulun mufrad. Jadi dia buat pertanyaan lah, fa in qulta falima la ishtaratta fil kalimah, kenapa kamu tidak syaratkan pada kalimah, pada takrif kalimah tu kamu tak syaratkan wad'. Seperti mana yang dibuat oleh ulama-ulama yang lain, mereka pun mentakrifkan, mereka kata lafzun wudi'a bi maknan mufrad. Ini yang disebut oleh ulama-ulama yang lain. Dia ada datangkan kalimah, disyaratkan kalimah al-wad'. Kenapa kamu tak syaratkan kalimah ni? Dalam takrif kamu tak letakkan pun wudi'a ni ataupun maudhu', maka lafzun maudhu'un li maknan mufrad. Kamu tak letakkan. Jadi dia nak jawab balik. Dia nak jawab balik. Jadi fa in qulta qultu. Itu jawab dia. Itu memang kita akan jumpa dalam kitab-kitab lah. Ulama dia buat soalan. Fa in qulta qultu. Cuma faedah nak bagi, sebagian ulama sebut, kalau soalan tu kuat, pertanyaan tu, iktiraf tu kuat, maka dikatakan waliqailin walaka an taqul. Sirah dia macam tu. Ataupun waliqailin an yaqul. Boleh bagi orang yang nak cakap dalam mengkritik tu, dia boleh cakap macam ni, sekian. Lepas tu jawab dia akul ataupun nakul. Maka aku kata, tu jawab dia. Tapi kalau pertanyaan tu dia tak kuat, kritikan tu tak kuat, dia akan kata in qulta qultu. Jawab dia in qulta qultu. Jadi di sini dia guna in qulta, jawabnya qultu. Adapun kalau kalau lemah, kalau i'tiraf tu lemah ataupun soal tu soal yang dhaif, maka dikatakan in qila. In qila, maka jawab dia yuqal. Ataupun in qila ujiba, dijawab macam ni. Kalau lemah lagi, tadi lemah, yang ni lagi lemah. Kita akan jumpa, biasa jumpa bahasa pembaca kitab, dia akan jumpa dia akan cakap macam la yuqal. Tidak dikatakan pada kritik sekian. Kerana apa? Li'anna nakul. Dijawab dia. Boleh. Ini ghalibnya macam itulah. Tengok pada soalan. Kalau kritikan tu, soalan tu aqwa, maka waliqailin an yaqul ataupun walaka an taqul. Jawab dia nakul ataupun akul. Kalau kuat, tadi aqwa. Kalau qawi, maknanya in qulta qultu. Kalau lemah, dhaif soalan tu, kita akan kata qila, in qila ujiba ataupun in qila yuqal. Dan kalau soalan tu lagi adhaf, lebih rendah lagi, lebih lemah lagi, maka disebut macam tadi, la yuqalu bi anna naqul. Jawab. Jadi kat sini dia nak jawab lah, buat soalan. Banyak dalam fiqh pun kita akan jumpa, dalam tauhid pun kita akan jumpa benda-benda macam tu. Baik. Jadi dalam ni dia nak jawab kritikan lah. Kalau ada kritikan, dia dah buat dulu dah. Dia buat kritikan yang dijawab. Dia kata, kenapa kamu tidak syaratkan kalimah wad'? Dia kata, kenapa kamu tak syaratkan kalimah ni dalam takrif? Dia kata qultu. Fa in qulta, tu jawab dia qultu. Inna mahtaju ila zalika, hanya saja mereka para ulama-ulama yang mensyaratkan kalimah al-wad' tu, li akhdhihimul lafdha jinsan lil kalimah, kerana mereka mengambil lafaz sebagai jins bagi kalimat. Dalam nak buat takrif, kita akan datangkan dengan jins. Nak buat takrif, kita akan datangkan jins. Jins satu kalimat yang umum. Jins satu kalimat yang umum.
Kemudian kita akan mengkecilkan keumuman tersebut dengan didatangkan fasal. Tadi yang kita mengaji tadi tu, jins fasal nau aradun am dengan khusus. Ini dimasuk sikit dalam mantik. Jadi dalam nak buat takrif, kita akan datangkan dengan jins. Jins satu kalimah yang umum. Dia ada takrif dah lah, tak mahu sebut dah, tak jadi lama pula. Jadi yang apa ni bagi tahu secara mudahnya di takribil faham, jins adalah satu kalimah yang umum. Kemudian kita akan ikuti jins tersebut dengan fasal. Fasal ni boleh kita sebagai pembeza. Dia mumayyiz. Dia pembeza atau dia sifat dia mengkecilkan keumuman jins. Jadi kat sini mana jins? Qaul. Ini jins. Dia jins bagi kalimat. Yang ni fasal. Kata-kata qaul, kata-kata jins umum. Pelan-pelan lah. Lagi kita ulang-ulang insya-Allah. Okey. Kata-kata qaul termasuk kalimah dikatakan qaul. Kalam dikatakan qaul. Kalim dikatakan qaul. Dia umum. Kalimah qaul dia umum. Tapi dia datangkan dengan fasal qaulun mufradun. Maka terkeluar kalam, terkeluar kalim. Tak termasuk. Kena pada kalimah. Kena pada kalimah. Dia faham. Adapun yang jadi cukup dah. Bila dia kata qaulun mufrad, settle. Tak perlu apa-apa lagi. Qaul, apa maksud qaul? Mesti kena pada kalimat yang memberi faham. Kan tadi kita bahaskan mana? Apa ni al-qaul? Apa ni lafzun dalun ala makna. Al-lafzu ad-dalu ala makna. Jadi sini kena pada kalimat yang memberi faham. Dan kalimat tu satu. Qaulun mufradun. Perkataan yang satu dan perkataan tu memberi faham. Settle dengan dua perkataan. Adapun yang mengambil lafaz sebagai jins, dia berhajat kepada wada'. Sebab apa? Sebab lafaz kan kita bahas tadi, ada yang musta'mal, ada yang muhmal. Ada musta'mal, ada yang muhmal. Jadi dia nak keluarkan yang muhmal ni, dia terpaksa datangkan wudi'a. Wudi'a di makna mufrad. Dia nak kena sebutkan wudi'a di makna mufrad. Sebab tu dia apa ni disebut sebagai jinsun. Boleh? Sebut jinsun apa? Jinsun ba'i. Sebab lagi jinsun ba'i, iaitu jinsun qari'. Beza jinsun ba'i dengan jinsun qari' apa? Kalau kita pakai jinsun ba'i, afrad dia lagi banyak, individu-individu dia lagi banyak. Kalau jinsun qari', individu dia lagi sedikit. Jadi sebab tu digunakan perlu berhajat kepada kalimah wudi'ah. Sebab tapi dia nak dalam buat takrif kalimat, dia tak gunakan lafaz. Dia tukar, dia guna qaul. Dia ambil kalimat qaul, ganti daripada lafaz. Maka bila dia ganti daripada tu, dia tak berhajat dah kepada ni wudi'ah ni makna ni, dia tak perlu dah. Hanya qaulun mufradun. Sebab qaul memang memberi faham. Hanya khusus kepada lafaz yang memberi faham ataupun kalimat yang memberi faham. Adapun lafaz ada yang memberi faham, yang apa ni ada makna, ada yang tidak ada makna. Maka berhajat untuk keluarkan muhmal tersebut, didatangkan wudi'ah di makna. Baik. Qultu inna mahtaju ila zalika li akhdhihim. Kerana mengambil mereka para ulama yang mentakrifkan macam tadi tu,
Dia ambil lafaz tu sebagai jinsan lil kalimah. Dia ambil jins sebagai kalimah. Wal lafzu yanqasimu ila mawdu' wa muhmal. Dan lafaz tu terbahagi kepada mawdu', yakni ada makna, wa muhmal, dan juga muhmal, tak ada makna. Maka fahtaju ila al-ihtiraz anil muhmal bi dzikril wad'i. Maka berhajat mereka kepada ihtiraz. Ihtiraz ni nak sepak. Apa ni? Nak sepak ataupun nak buang, nak jaga daripada muhmal, daripada masuk dalam takrif. Nak jaga apa ni muhmal daripada masuk dalam takrif, dia berhajat kepada bi dzikril wad'i. Dengan sebutkan wada', barulah perkataan muhmal tu dikeluarkan, tak masuk dalam takrif. Walamma akhadtul qawla jinsan lil kalimah, dan tak kala aku ambil qaul, perkataan qaul tu sebagai jinsan lil kalimah, dalam mentakrifkan kalimah, wa huwa khasun bil mawdu', dan qaul tersebut, wa huwa al qaul tu khasun bil mawdu', hanya tertentu dengan yang apa, ada makna. Maka aghnani dzalika an ishtiratil wad'i. Aghnani apa ni, ja'alani ghaniyan, jadikan aku kaya. Maksud aku kaya apa? Lazim daripada apa ni, kaya, tak berhajat. Maka aku tidak berhajat untuk meletakkan syarat wada'. Aku tak berhajat untuk meletakkan syarat wada'. Ni faham? Ada yang tak faham? Fi syai', fi soal? Nak ulang? Sebab tu ada taudih qatran nada. Taudih qatran nada. Sebab tu dalam apa ni, muallif tu pun sebut, dia kata orang yang mengaji qatran nada ni dia berhajat juga sedikit daripada ilmu mantik. Sebab dia ada masukkan apa ni, masalah-masalah mantik, ada apa, kalimat-kalimat mantik dalam ni. Jadi taudih qatran nada tu tahu apa, Zimi buka kan? Zimi apa? Fahmi. Bolehlah baca kat depa. Ada buka ke sini? Buka je lah kat apa? Datik. Sambung mana? Taudih qatran nada. Nak ngaji sekali dengan musim tak? Boleh tak? Jumaat. Jadi taudih qatran nada tu macam orang kata mukadimah lah, nak masuk dalam apa ni, qatran nada ni. Kemudian orang tanya pula, dia buat soalan lagi. Fa in qulta falima adalta anil lafzi ila al-qaul. Kenapa kamu berpaling daripada lafaz kepada qaul? Ulama ramai tu buat lafaz, kenapa kamu tukar? Kamu tukar lafaz, kamu tukar tempat lafaz tu qaul. Dia nak tahulah juga, dia buat soalan. Sebelum orang tanya, dia buat tanya dulu. Dia buat soalan dulu. Ulama-ulama dulu macam tu dah ditulis kitab, maka dia bersedia untuk berbahas lah. Dia dah sedia jawapan dah bagi kenapa dia tulis macam ni, kenapa dia tulis macam ni. Jadi ada sebab-sebab dia, ada gharak dia. Kenapa kamu duk ulang-ulang perkataan ni, awak duk buat macam ni? Jadi adalah sebab apa. Jadi di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau kita baca kitab pun penting juga kita tahu wakil tempat tu macam mana. Lepas tu kehidupan muallif tu dalam, kadang-kadang orang muallif ni dia dalam satu maudhu' tu dia agak bahas panjang, ada satu tu dia tak bahas panjang. Kadang-kadang ada benda tu ada kaitan juga dengan bi'ah dia duduk. Mungkin bi'ah kat tempat dia tu kecoh bab tu. Macam ni kecoh bab, kita cakap ni bab bid'ah kecoh. Jadi dia bahas, cakap macam mana, dia masukkan masalah-masalah dalam tu. Tapi ulama ni tak tulis pun, sebab dalam masalah dia tak berlaku kat negara dia. Jadi tak ada benda tu. Jadi dia tak tulis benda tu, cukup sikit-sikit je. Jadi kadang-kadang benda tu ada bagi kesan juga. Sebab orang yang menulis ni ada sebab kenapa dia menulis. Sama dia nak mempermudahkan lagi, ataupun gharak dia punya ni untuk orang awam, bagi orang awam mudah faham. Dia nampak sini susah, jadi dia nak susah, dia nak senangkan. Macam-macam lagi lah apa ni tujuan tu. Baik, sambung sini. Dia kata lagi, buat soalan. Fa in qulta falima adalta anil lafzi ila al-qaul. Siapa kamu berpaling daripada lafaz kepada qaul? Qultu li anna al-lafza jinsun ba'id. Sebab lafaz jinsun ba'id.
lintilaqihi ala al-muhmal wal musta'mal. Dah kata macam mana? Kerana apa? Intilaq. Maknanya kita kata berlaku lafaz tu kena pada apa ni, lafaz yang muhmal, kena juga pada lafaz yang musta'mal. Bila lafaz, walaupun lafaz tu muhmal, tidak ada makna, disebut juga sebagai lafaz. Kalau musta'mal ada makna pun disebut sebagai lafaz juga. Kama zakarna, seperti mana yang kami sebut. Wal qaul jinsun qarib, dan qaul itu merupakan jinsun qarib. Sebab apa? Liikhtisasihi bil musta'mal, kerana tertentunya qaul tu dengan yang ada makna saja. Maka dia kata wasti'malul ajnasil ba'idati fil hududi ma'ibun inda ahli nazar. Ini ahli fikir. Maka dia kata menggunakan jenis-jenis yang jauh itu, gunakan jenis-jenis yang ba'idah pada hudud, pada had, maknanya pada ta'rif. Al-hudud itu ai fi ta'rif. Itu merupakan ma'ib. Yang fihi aib. Ada padanya aib, keaiban di sisi ahli nazar, ahli fikir. Sebab bila dia guna jins yang baik, maka dia nak perlu berhajat datangkan apa ni, kalimat-kalimat lain untuk dia nak khususkan maksud yang dia nak tu. Sebab takrif ni kita antara syarat dia nak jamak dan juga manik. Dia nak himpunkan afrad-afrad mu'arraf dan nak elokkan, nak manik, nak tegahkan daripada bukan afrad masuk dalam takrif juga. Jadi kalau dia guna jinsun yang baik, maka berhajat kepada qaid-qaid yang lain, maka jadi panjang takrif itu. Jadi sebagai zikir, sebagai aib lah. Contoh kita kata al-insan, apa al-insan? Apa tadi al-insan? Mai, insan mai. Al-insan. Kalau tak ingat apa? Hayawanun natif. Al-insan hayawanun natif. Lengkap dengan dua perkataan ni. Tapi kalau kita tak lekat al-insan syai'. Kita kata syai' sesuatu. Sesuatu, maka kita nak kena takrifkan dia, nak kena sifatkan dia ada hayah. Hayawan namanya apa ni? Hayah. Syai'un fihi hayah. Wa nukun wa fihi hayah wa fihi nukun. Dia jadi panjang sebab kita guna syai'. Sedangkan kalau kita terus kepada perkataan ni, tak perlu dah kita nak memanjang-manjang pada takrif. Jadi dia kata guna jins yang baik itu ma'ib inda ahli an-nazar. Jadi dia ambil qaul tu sebagai jinsun qarib. Jadi tak berhajat lagi kepada kalimah al-wada'. Kemudian kita habiskan sikit yang ni ya. Wahyasmun wa fa'lun wa harfun. Dan ianya apa tu? Al-kalimah. Wahya ay al-kalimah tu ismun wa fa'lun wa harfun. Di sini dia nak bagi tahu bahwasanya kalimat tu terbagi kepada tiga pecahan. Tiga nak dia. Al-kalimah benda sama kita dah mengaji itu daripada huruf fi'il dan juga isim. Huruf, fi'il dan juga isim. Apa makna huruf? Apa makna fi'il? Apa makna isim? Ini nanti dia akan bahas satu-satu. Jadi kalimah terbagi pada tiga: isim, fi'il, huruf. Tiga ni yang tidak ada yang keempat. Dalil dia apa? Istiqra'. Dengan buat kajian tatabuk kalam Arab, mereka tidak dapati kecuali tiga ni. Sama ada kata nama ataupun kata kerja, ataupun kita kata huruf ni kata hubung dalam bahasa Melayu. Tiga ni yang tidak ada yang keempat.
Cuma ada khilaf pada isim fi'il. Ada yang namakan dia khalifah. Tapi kebanyakan ulama tak lihat kepada perkataan tersebut. Sebab dia datangkan pendapat itu selepas ijma', selepas berlakunya ijma'. Jadi huruf isim fi'il dan juga huruf. Dia kata lamma dzakartu haddal kalimah. Dia kata tak kala aku sebut akan ta'rif kalimat, had kalimah yakni ta'rif kalimat, iaitu qaulun mufradun, bayantu anha jinsun. Aku jelaskan bahwasanya kalimat itu adalah jins. Wa tahtahu salasatu anwa. Dan di bawahnya ada tiga nau, ada tiga jenis. Dia jinsun qari, jins yang paling bawah dia nau. Jinsun qari, bawah dia nau. Adapun jinsun ba'id, dia ada tiga. Dalam mantik ada jinsun qari, ada jinsun mutawassit, ada jinsun ba'id. Jinsun qari atas dia jins, bawah dia nau. Jinsun mutawassit atas dia jins, bawah dia jins. Jinsun ba'id, bawah dia jins, atas dia tak ada apa dah. Dia paling tinggi. Jadi dia bagi tahu tadi kalimat tu jins, bawah dia ada salah satu anwa'. Jadi apa tiga anwa' tu? Al-ismu wal fi'lu wal harfu. Ada tiga ni je. Wa dalilu 'ala inhisari anwa'iha fi hadhihi thalathah al-istiqra'u. Dan dalil atas terhad nau' kalimat ni pada tiga ni saja adalah istiqra'. Fa inna ulama'a hadzal fanni tatabba'u kalam al-arab. Kerana ulama-ulama ilmu ni, mereka tatabba'u kalam al-arab. Depa memeriksa kalam-kalam Arab. Dan depa dapati bahwasanya kalimah tu tak lepas daripada tiga ni. Sama ada isim ataupun fa'il ataupun huruf. Falam yajidu illa salasata anwa. Maka mereka tidak dapati kecuali tiga bagai ini saja. Walau kana samma nau'un rabi', kalaulah ada di sana nau'un rabi', la'atharu ay la wajadu. Atharun ana wajadu. La'atharun, saya mereka dapat ala syai'in minhu, atas sesuatu daripadanya. Kalau ada yang keempat mesti depa dapat. Sebab depa cari. Sebab tu depa dapat asmaul khamsah. Sebab depa tatabuk kalam Arab, depa dapati di sana ada isim tu mufrad, tapi dia tidak rafa' dengan harakat. Rajulun, kitabun, qalamun. Isim mufrad tapi rafa' dengan harakat. Tapi tiba-tiba ada 5 kalimat yang ulama jumpa buat kajian. Ada 5 kalimat dinamakan asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Yang kelima-lima ni rafa' dengan huruf. Rafa' dengan huruf, nasab dengan huruf, rafa' dengan huruf. Jadi pada kaji jumpa 5 ni. Itu namakan asmaul khamsah. Sebab tu dalam ta'rif mufrad kita keluarkan 5 ni. Ma laisa musannan wala wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Kita keluarkan sekali di asma'ul khamsah daripada kata mufrad. Lepas tu kata Syekh Muhyiddin rahimahullah, bawah tu dia kata wa aidan fal kalimatu, antara dalilnya lah dia kata al kalimatu imma alla tadulla ala ma'nan fi nafsiha bal yakunu ma'naha fi ghairiha. Dia kata kalimat tu sama ada dia tidak menunjukkan atas makna pada diri dia. Pada diri dia sendiri tak ada makna. Dia kena berhubung dengan satu yang lain baru terzahir makna dia. Bal yakunu ma'naha fi ghairiha. Wa imma, dan sama ada antadulla ala ma'nan fi nafsiha, dan sama ada dia kalimat tu menunjukkan atas makna ataupun tidak menunjukkan atas makna, kecuali bila berhubung dengan yang lain. Maka yang pertama tadi yang tak menunjukkan atas makna kecuali bila dia berhubung dengan yang lain, itu adalah huruf. Wal awwalu al harfu. Wasani, dan yang kedua tu yang menunjukkan atas makna, imma an yakuna zamanu juz'an min ma'naha, sama ada waktu itu merupakan satu juzuk daripada makna dia. Dia ada memberi satu makna dan ada masa. Dia berhubung dengan masa. Wa imma la,
ataupun tidak berhubung dengan masa. Jadi al-awwalu al-fi'lu, yang menunjukkan atas makna dan ada masa itu adalah fa'il. Wa tsani al-ismu, yang kedua isim. Wa dalil alladhi dzakarahu al-muallif 'ala inhisar al-kalimah fil aqsam salasah istiqra'i. Dalil istiqra'. Wa yusamma al-hasru bin nisbah ilaihi al-hasr al-istiqra'i. Wa dalil alladhi dzakarnah lidzalika aqli. Wa 'alaihi yusamma al-hasru al-hasr al-aqli. Dia buat taksim banyak ni, kalau tengok dalam hasiah-hasiah banyak dia buat bahas-bahas ni memang pening kan. Kalau atah pun dia akan buat taksim akli. Dari segi akal kita boleh atahkan mufrad kepada mufrad, musanna kepada mufrad, jamak kepada mufrad. Lepas tu mufrad kepada musanna, jamak, mufrad musanna kepada musanna, jamak kepada musanna. Lepas tu jamak kepada jamak, jamak mufrad kepada jamak. Dia akan susun satu semua. Lepas tu tengok mana yang boleh, mana yang tak boleh. Akhirnya tinggal berapa. Dia akan buat macam tu. Itu kan mudah lah benda-benda tu. Itu dengan ada alat-alatnya. Lepas tu nak buat taksim tu dan sebagainya. Nama apa? Ambil. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Habis dah. Nanti dia akan masuk kita akan masuk alamat isim. Fa ammal ismu fa yu'rafu bi al karrajuli wa bit tanwini karrajulin wa bil hadithi anhu kata'i darabtu. Jadi minta yang dah mengaji Tuhfatus Saniyah tu minta ulang-ulang juga, sebab memang ada benda yang sama yang kita akan dalam ni kita akan bincangkan. Benda yang ada kat sana dah kita akan ulang balik di sini. Cuma ada tambahan lah. Ada tambahan. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr.